Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah perkembangan terkini berkaitan dengan kes 8 adun rasuah di Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, ada yang berpendapat tak salahkan rakyat Malaysia, khususnya di negeri Sabah, kerana ini rasuah adun berjemaah yang dilakukan di Sabah telah menjadi satu topik yang panas, terutamanya di kalangan rakyat Sabah yang mungkin hampir setiap hari bercakap tentang kes ini. Nah, ada beberapa komen yang saya terima melalui channel ini, melalui video ini. Sudah pasti ada yang berpendapat mahu 8 adun tersebut dilucutkan jawatan, mahu 8 adun tersebut dipecat. Dan ada yang berkata, kalau mereka didapati bersalah, sepatutnya mereka ditangkap. Nah, akhirnya berkaitan dengan perkembangan terkini kes ini, sebelum ini bekas CEO ada membuat kenyataan mendakwa mempunyai bukti bahawa Ketua Menteri Sabah Haji Jinor menyalahgunakan kuasa. Nah, kalau itu benar, tunjukkanlah bukti itu. Rakyat Malaysia, rakyat Sabah mahu menantikan bukti itu. Tapi kalau tidak benar, adakah itu hanya konspirasi politik untuk menjatuhkan Ketua Menteri Sabah Haji Jinor? Saudara-saudara, Sabah Mineral ambil tindakan undang-undang terhadap bekas CEO. Sabah Mineral Management Sdn Bhd SMM mengambil tindakan undang-undang terhadap bekas CEO John T. Enggihon yang didakwa bertindak melangkaui bidang kuasanya untuk memberi manfaat kepada entiti yang berisiko ada konflik kepentingan. Dalam kenyataan, SSM memaklumkan pihaknya telah menjalankan siasatan. Dalaman mendakwa mendapati ada pelanggaran tanggung jawab fidusiari, kegiatan penipuan salah nyata, misrepresentation, atau penipuan terhadap lembaga pengarah SMM, serta salah laku oleh John T. Sebagai tindak balas terhadap dapatan ini, syarikat telah membuat laporan rasmi kepada SPRM dan polis. Siasatan telah mengenal pasti beberapa kejadian di mana John T. bertindak melampaui kuasanya dan tindakannya bertujuan memberi manfaat kepada entiti dengan risiko konflik kepentingan dengan bersekongkol dengan pihak ketiga yang mewakili kartel berkepentingan. Tindakan-tindakan itu dilakukan tanpa pengetahuan atau kelulusan lembaga pengarah, yang merupakan satu pelanggaran serius terhadap dasar syarikat dan piawaian tadbir urus, kata CEO SMM Natasha Sim. Selain membuat laporan kepada pihak berkuasa berkenaan dakwaan salah laku, SMM berkata peguam pihaknya juga meneroka tindakan sivil ke atas John T. bagi mendapat ganti rugi untuk kerugian keuangan dan kerosakan imej yang dialami syarikat. Untuk rekod kenyataan John T. dilaporkan dalam beberapa artikel Malaysia Kini mutakhir ini. Berhubung dakwaannya, Ketua Menteri Sabah Haji Jinor menyalahgunakan kuasanya. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, kita nantikan saja pihak mana yang benar. Kalau pihak satu benar, maka pihak yang kedua adalah bersalah, dan begitu juga sebaliknya. Dan sudah pasti ada kesan yang negatif terhadap kepimpinan politik di Malaysia. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati semua, akhirnya berkaitan dengan isu rasuah yang berlaku di Sabah. Skandal rasuah yang berlaku di Sabah. Apa yang terjadi kepada pemberi maklumat? Apa yang terjadi kepada 8 adun di Sabah kalau mereka didapati bersalah? Dan apa pula terjadi
kepada kepimpinan GRS Kerajaan Negeri Sabah sekiranya terdapat pemimpin daripada kalangan Kerajaan Negeri Sabah yang terlibat dengan skandal ini. Saudara-saudara yang amat dihormati, ini satu kenyataan daripada Adun Sabah berkaitan skandal rasuah. Dedah identiti pemegang lesen cari gali. Kenyataan daripada Adun Sabah yang menggesa Kerajaan Persekutuan mendedahkan identiti mereka yang diberi lesen cari gali di negeri itu. Adun Moyog Daryl Leking berkata, kerajaan perlu telus dan tiada apa yang perlu disembunyikan. Apa yang saya cadangkan kepada kerajaan ialah jika mereka mahu menjelaskan perkara ini dan sebenarnya tiada apa yang perlu disembunyikan. Dedahkan semua syarikat yang telah diberikan lesen cari gali ini supaya kita tahu siapa mereka. Ini adalah aset Sabah dan ini adalah masa depan Sabah. Dan kita biarkan orang menguruskan aset kita dengan pelbagai perkara meragukan berlaku di sebalik tabir, katanya semasa perbahasan belanjawan negeri di Dun Sabah. Sebelum ini, seorang pemberi maklumat mendakwa kepada Malaysia Kini bahawa dia mempunyai bukti rasuah melibatkan 8 Adun Sabah. Pemberi maklumat tersebut merupakan ahli perniagaan yang kemudiannya mengaku dia adalah individu yang memberikan rasuah kepada ahli politik terbabit sebagai balasan untuk mendapatkan projek cari gali mineral di negeri itu. Nah, itulah menjadi persoalannya. Pemberi maklumat mengaku dia adalah individu yang memberikan rasuah. Jadi bagaimana pemberi maklumat itu mempunyai harapan untuk mendapatkan perlindungan immunity sekiranya beliau adalah pemberi rasuah? Adakah beliau juga yang mungkin terlibat dengan salah laku ini? Bukan saja dilindungi, bahkan beliau ditangkap bersama dengan mana-mana adun yang terlibat dengan skandal ini. Nah, kita pun tak tahu apa akan jadi pada masa akan datang. Sementara itu, bekas Ketua Menteri Sabah, Shafie Apdal, turut senada dengan gesaan Leking. Jadi, saudara-saudara yang saya amat hormati, kalaulah Ketua Menteri Sabah hari ini, Haji Jinor, terlibat dengan skandal ini, adakah beliau mungkin berisiko untuk dipecat, dilucutkan jawatan, dan Dun Sabah bubar? Jadi rasanya siapa yang knock up jadi Ketua Menteri baru? Adakah Shafie Apdal? Kalau nak cakap Bung Mokhtar yang jadi Ketua Menteri Sabah baru, adakah mungkin beliau masih layak kerana kes mahkamahnya? Saudara-saudara, apa komen Anda?